Nampak kan? Cantik. Okay. Alright. Belajar kat mana-mana pun sama. Yang penting kau fokus buat latihan. Itu je. Ada orang minat fizikal, ada orang minat secara online. Terpulang lah. Online ni lagi mudah. Tak payah pergi mana-mana. Duduk situ je. Tapi kena tahan lah. Memang kena tahan. Jiwa ni kena tahan. Kena kental lah nak belajar MS ni. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, basic knowledge pasal Max tu kena strong lah. Kalau tak strong, kena backup. Kena counter siap-siap. Contohnya persamaan linear, rumus algebra, semua tu adalah from 3+1, 2, 3. Kena counter siap-siap. Tengok YouTube tu, bersepah ilmu kat YouTube. Counter siap-siap ilmu basic Max 3+1, 2, 3 ya. Barulah best belajar Max. Okay. Baik. Kita, siapa yang dah ada buku angkat tangan? Buku angkat tangan sikit, nak tengok. Ramai tak? Kecuali yang baru masuk hari ni lah. Berapa dah? Khadijah dah, Azrin dah, Hanan dah, Fatihah dah, Salman dah. Oh, Salman. Oh, okey. Salman, kau beli kat buku, kedai buku ya? Okey, cantik. Maksudnya ada kan kat buku. Maksudnya baru di stock. Okey, lagi. Natasha macam mana? Ada buku tak? Mubriz. Belum kena belilah Amir baru masuk kan. Mubriz Akil. Okey Alright. Apa? Minggu depan make sure that cuba pastikan ada buku. Okay. Alright. Habis itu Fungsi songsang, inverse function belum lagi. Sebelum kita pergi, sekejap, saya nak tengok sini ada lagi tak. Okay, terus masuk inverse function ya. Inverse function dia macam ni. Baik. Inverse function ataupun fungsi songsang. Sebab dalam ni ada yang belajar dalam English kan. Saya terjemah translate apa yang patut. Dia macam ni. Okay. Contoh ni belah sini belah domain lah, domain. Belah sini kan. Domain ni kodomain. Okay. So dalam kotak domain tu, belah domain tu ada subjek. Objek. Subjek pula. 3 contohlah. 3, 4, 5 contoh. Belah sana pula ada 6, ada 9, 16, 25 contoh kan. So the relation is 1-to-1. Hubungan fungsi ialah 1:1. Maksudnya dia adalah function lah. Okay. Alright. So sini X, sini ialah Y. So atas ni biasanya dia akan labelkan dengan F. So cara nak tulis dulu, sebelum ni saya dah tunjukkan cara nak tulis yang benda yang saya bulatkan warna biru tu. Kau ambil F, ambil X letak dalam kurungan and then sama dengan Y. Tak tahulah Y tu fungsi dia apa. Gitu. Okay maksudnya kan, kalau lah ditanya, so in the diagram shown to you, okay, the function F is maps X to Y. Benda ni, gambar yang korang tengok ni, X tu melekat kepada Y. X tu belah ni objek dan dalam kotak belah Y tu adalah image. So kalau lah ditanya what is happen, apakah akan berlaku when F inverse 9. F inverse ni dia ada kuasa negatif 1 tau. Kalau F sahaja ataupun F kuasa 1 kan, itu objek. Bukan objek, itu maksudnya macam biasalah yang sebelum awal-awal ni lah, kita nak cari image dia. Tapi kalau dia kata find the inverse function ataupun fungsi songsang for 9, maksudnya apakah jawapannya? Korang ambil tengok 9 ni, korang patah balik. Tu songsang ni masih inverse dia, kena tengok balik belah objek. So jawapan dia adalah 3. Gitu. Boleh tangkap tak? Boleh tak? So respon sikit, on ke tak on? Lagi yang lain, komen sikit, ada chat space tu. On, okey ke tak okey? Kan cikgu laju sangat kau. Cuba respon sikit, okey ke tak okey? Boleh ke tak boleh, respon sikit. Siapa tak respon, aku anggap pingsan dalam kelas. Okey Sekali lagi saya ulang.
Kalau dia nak B, fokus fokus. Benda ni senang fokus. Macam mana nak dapatkan fokus cikgu? Kepala otak tak boleh serabut lah. Serabut tak boleh gaduh dengan mak ayah, tak boleh gaduh dengan kucing, tak boleh gaduh dengan jiran, tak boleh gaduh dengan adik-beradik. Baru dah tak serabut, baru dah boleh fokus. Yang kedua, jaga pemakanan. Jangan makan jajan, jangan minum air bergas. Yang ketiga, tidur awal. Tidur kena cukup. Barulah tak serabut kepala otak, barulah boleh fokus dalam kelas. Itu antara benda utama lah. Untuk jadi sukses student ya. Successful student. Okey, contoh sekali ni. Apakah akan berlaku bila F ni inverse 16? Maksudnya kau tengok 16, you tengok 16, tengok. Dia datang dari mana? Oh, 4. So, jawapan dia 4. Kalau cikgu terbalikkan, apakah F4? So, F4 ialah 16. Benda lama kan? Patah balik jadi 4 pula. Gitu. Okey, lagi saya tunjuk lagi. Apakah F5? Maksudnya bila objek tu 5, apakah dia punya image? Kau tengok 5, 25 kan? So, apakah F inverse bagi 25? Jawapan dia patah balik 5. Gitu. Itu rupanya inverse. Ingat betul-betul. Inverse dia macam tu. Okay. Right, last kali saya ulang. Apakah F3? Maksudnya kalau F tu tak ada kuasa to the power of -1, maksudnya dia suruh cari image lah. Image tu belah kanan. So 9 kan. Apakah inverse function for 9? Maksudnya dia suruh cari objek. Dia patah balik ke kiri 3. Okay. Boleh tak boleh? Angkat tangan sikit. Ada button raise hand lah. Gitu. Ingat ni basic konsep inverse function. Inverse function kan. Okay. Okay. So yang pertama, ada soalan terus tanya. Tulis. Nak tulis boleh, nak cakap pun boleh. Tak masalah. Screenshot. Ayah lah screenshot, saling je. Siapa ada masalah, tanya. Bagi berbaloi masuk kelas ni. Bagi rasa berbaloi. Dan kalau mak ayah korang tanya, belajar apa benda kakak abang hari ni? Ni cakap mak ni saya belajar inverse function. Tunjuk kat mak sikit. Masa tu lah baru nak menggelupur kan. Kalau tak nak menggelupur, fokus betul-betul, jawab elok-elok kat mak ayah. Bagi mak ayah ni rasa puas hati dia hantar korang ni ke dalam kelas cikgu. Sebab cikgu akan bimbing korang sampai pandai. Dengan syarat konsisten join kelas, fokus dalam kelas, buat latihan seperti yang diarahkan. Baik, kita proceed Bismillah. Baik, contoh kan, dia tanya gini. Determine whether that, tentukan sama ada fungsi F dan G yang dia bagi ni sama ke tak dia punya fungsi songsang, inverse function. Contohlah, 2x tolak 4. Then the other one is dia bagi. Ini yang dia bagi soalan. Contoh tengok dulu. X tambah 4 per 2. So, dia tanya sama ke tak sama. Contoh sekejap. Sama tak sama. 1, 2, 3. Okay. Tak payah dulu. Ini tak payah dulu. Saya kena ajar yang lain dulu. Tak payah lagi. Ini dah ke depan sangat. Sekejap. Okay. Saya ajar graf dulu. Tengok graf dulu. Okay. Contohlah graf kan. Graf kalau sebelum ni kan, kalau kita nak tahu graf tu fungsi ke tak fungsi kan, sebelum ni lah cikgu ajar ini. Contoh kan, ada graf macam ni kan. Graf dia pelik macam ni kan. Macam ni. So kita nak tahu benda ni function or not, describe is function or not, kita akan test dengan vertical line test. Siapa yang belajar kat sekolah tu ataupun belajar dengan saya start bulan lepas, dia akan ingat lah vertical line test.
So kita akan test dia dengan vertical line test, straight menegak. Okay, untuk tahu dia function ke tak function. Berbeza kalau nak test, kalau satu graf tu kan, dia ni ada fungsi songsang ke tak ada fungsi songsang, maka korang kena test dengan horizontal line test. Contohlah graf linear ni straight macam ni kan. Lepas tu dia tanya, adakah graf linear ini mempunyai fungsi songsang? So korang nak jawab macam mana? Jawapannya adalah you all kena ambil pembaris, buat satu garis straight line macam ni, putus-putus. Putus-putus straight. Tengok. Straight line macam tu. Okay. Ini tengok. Antara garisan putus-putus dengan garisan merah tu, graf tu, dia berjumpa kat berapa titik pertemuan? Point of intersection. Satu je kan, kat sini je dia bertembung kan, betul tak? Kalau dia satu saja tempat pertembungan antara garis putus-putus, horizontal line test, and graf merah tu maksudnya this graph ni has inverse function. Okay, salin siap-siap. Kenapa dia tanya why? Kenapa graf ni has inverse function, fungsi songsang? Sebab intersection point dia is 1. Tempat bertembung dia antara dua garisan ni adalah satu ni je. Kat situ je. Okay. Copy paste je siap. Okay. Meanwhile, boleh kita proceed? Boleh tak? Boleh Lagi okey tak? Kan cikgu laju sangat kan? Boleh proceed Ni graph straight line. Confirm korang akan dapat one intersection point. Macam pula dengan graph quadratic. Quadratic ni yang ada minimum and maximum point. Dia ada puncak dia, ada turning point dia. Contoh graf dia nanti bab 2 cikgu akan share lah macam mana dia punya graf turning point apa semua. Contoh graf dia gini kan, quadratic macam ni. Quadratic. Ni graf quadratic. Graf dia, fungsi dia start dengan fx, x kuasa 2 and bla 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 lah. Adalah dia punya fungsi ataupun persamaan dia, persamaan graf. Nak tahu graf ni ada inverse function or not, test dengan horizontal line test. Kau ambil pembaris, buat gitu, kecil itu, tengok. Cuba respon sikit, ada berapa tempat pertembungan dia dengan graf asal? 2 ke 1 ke 4 ke 10 ke 12 ke, cuba respon. 2. Kat mana tu 2? Identify that two intersection point. Kat mana? Sini satu bertembung antara dua graf, ni satu. So the intersection point ataupun tempat bertembungan ialah melebihi satu, maka this graph doesn't have inverse function. Doesn't have fungsi songsang. Graf ni tak ada fungsi songsang. Kian dimaklumkan. Buat jadikan. Sebab apa? Sebab ada dua tempat bertembungan antara dua graf. Okay, Amir Hadif boleh tangkap tak? Amir, siapa lagi ni? Muhriz, macam okey tak? Respon sikit. Muhriz, ada orang tak? Muhriz Akil. Okay, cantik Okay, dah habis. Benda-benda ni walaupun nampak macam tak berapa nak perlu tak? Perlu tak? Faham ni? Perlu. Jangan cakap tak perlu. Baik. Soalan seterusnya, verify that. Tentukan. Dia bagi satu fungsi fx 3 tolak 2x kan. Lepas tu dia tanya, sahkan bahawasanya fungsi yang ni adalah inverse function bagi gx 3 tolak x per 2. Dia tanya macam tu. Dia tanya, sekali saya ulang,
sahkan function f ni, kan, adakah dia fungsi songsang bagi gx. Itu maksudnya. Gitu. Okay, cara nak buat macam ni. Cara nak buat ialah macam biasa kalau kaedah dalam buku teks, dia akan suruh buat composite index lah. Composite index. Maksudnya macam ni. Okay. Kalau nak tahu dia inverse function or not, kan? Function of not. Kita ikut kaedah asal, korang buat FG tu. FGX. Ini composite function. F kat luar, G kat dalam, betul tak? Ini dah belajar sebenarnya. F2 apa? F2 3 tolak 2 X. Gx tu apa? Gx tu 3 tolak X per 2. Okay. Yang kat depan ni, seperti yang saya explain dalam kelas-kelas sebelum ni, dia ada X kat dia kat depan kan. So kat X tu korang letak kotak. Siapa nak letak dalam kotak ni? Benda ni semua masuk dalam kotak. So jadilah 3 tolak 2, 3 tolak X per 2. Situ je at max. Yang selebihnya max biasa. Hak ni korang boleh potong. So saya simplifykan. Dah kembangkan semua ni, korang akan dapat 3 tolak 3 tambah X. 3 tolak 3 kosong sama dengan X sahajalah. Okey. Nah, tulis dulu. Tulis. Okey, pertama sekali nak buktikan adakah function F2 adalah inverse function for G, function G, kita kena buat FG dulu. Nah, tulis dulu. Okey. Setakat ni, kalau tak faham tanya. Jangan buat faham tau. Sakit hati bila nak jawab soalan. Dia sangkut. Sakit hati sebab tu sakit hati. Sebab bawa faham. Okey tak setakat ni? Cuba respon sikit huruf O. O for okay. Tengok. Tidur ke tak tidur? Okay. Ada 8 orang ni. Make sure that 8 orang cikgu nak tengok semua respon. Apa tak respon? Kemungkinan besar meninggal dunia di tempat kejadian. Okay, dah. Pertama sekali kita buat FG kan. Okay, ni kaedah panjang lah. Yang diceritakan dalam buku teks. Tak apa, buat kita follow je. Kan, kalau cikgu tak cerita nanti kan terpinga-pinga pula. Dah buat FG kan. Ingat FG, composite index for function f dan ng ialah X. Jawapannya adalah X. Okay, jom. Kita buat yang GF ya. You all buat GF lah. G duduk depan, F duduk belakang. Jom buat sama-sama. Tadi dah buat FG kan. FGX is jawapan dia X. Right now, jom buat GF pula. GF maksudnya G duduk luar, F tu kat dalam. Okay. So kat luar ni G kan. G copy paste siap. G ialah 3 tolak X per 2. Sementara Fx ialah 3 tolak 2X. Yang G ni ada, kat G ni ada X kan. Yang X dia kita letak tempat kosong. Copy paste balik. Yang ni akan masuk dalam tempat kosong lah. 3 tolak 2X, put a bracket supaya bertembung negatif positif tu dengan cantik. 2. And then semua ni saya simplify siap-siap. Dia dapat 3 tolak 3 tambah 2X per 2. And ini 3 tolak 3 kosong. So yang tinggal ialah 2X per 2 last kali
potong dapat X. Sama. Bila sama maksudnya Fx iaitu 3 tolak 2x adalah fungsi songsang kepada gx. Faham ke tak faham? Boleh tangkap? Ya, kiri kanan, bukan kiri kanan, sama. Fg dengan gx, gf kena dapat hasil jawapan last yang sama. Okay, ini kaedah panjang lah. Tapi saya tak nak lah, saya tak boleh lah tak cerita benda ni, kena cerita. Ada tak kaedah pendek? Ada. Salin dulu ini, copy paste dulu. Kurang faham cikgu, kurang faham kat mana tu? Kalau kurang faham kat composite index tu, kena tengok kat video lah, video lepas. Sebab composite index tu saya dah cerita minggu-minggu lepas. Cuba Natasha beritahu spesifik kat kurang faham kat mana. Yang masukkan dalam kotak semua tu saya dah cerita dah sebelum ni. Nanti boleh rujuk video-video sebelum ni. Hari ni saya just nak cerita pasal inverse function sahaja. Okay? Alright. Okay. Ada soalan tak ada? Okay? Okay. 1 jam je seminggu tau korang. 1 jam je cikgu nak suruh spend masa. Seminggu ada 7 hari. 1 hari bersamaan 24 jam. So kalau 7 hari, 24 darab 7 kan? Berapa? 24 darab 7. 24 darab 7 jadilah 148 jam seminggu kan. Saya nak korang spend 1 jam je seminggu bersama saya untuk mendalami X-Max. Tapi tu pun tak mampu nak spend time, saya tak boleh nak cakap apa. I have no right to say that. Tak tahulah korang nak apa sebenarnya kan. 1 jam sahaja seminggu, berkorban lah. Okay, baik. Kaedah yang senang macam ni tau. Soalan dia sama. Dia bagi fx, tengok dulu. 2x tolak 4. Okay. Lepas tu dia bagi gx, the other one. X tambah 4 per 2. Dia tanya, soalan dia tanya, the question asks you to verify that, sahkan adakah fungsi f ni merupakan inverse function for fungsi g. Itu soalan yang sama macam tadi. Adakah fx ni adalah inverse function ataupun fungsi songsang bagi yang ni? Yes or no? Buat cara, cara yang paling ringkas, saya akan let yang ni akan jadi y sama dengan, saya copy paste balik, tengok, fokus. So my mission is to express x sebagai sebutan. Okay, saya nak tinggalkan x tu sendirian. So saya akan pindahkan sana. Yang pindah-pindah ni semua basic max tingkatan 1. Okay, tinggallah macam ni kan. So saya nak x je. 2 ni pindah mana? Cuba teka. Siapa boleh jawab? 2 ni pindah mana? Nak tengok basic max korang macam mana. 2 tu pindah mana? Depan ke, duduk belakang ke, macam ni? Pindah kiri je. Pindah kiri duduk mana? Duduk sebelah 4 ke, depan 4 ke, duduk atas ke, duduk bawah ke? Nak tengok korang punya basic max. Macam mana? Mana satu ni? Basic max kena power. Kena Power Rangers. Mana? Main tak jawab ni. Saya dah cakap awal. Belajar MX, counter siap-siap. Basic max mesti wajib counter. Duduk mana? Duduk. Bila 2 pindah ke sana, dia akan duduk bawah. Bawah. Ingat tu. Basic max nak cerita ni korang kena masuk bengkel lah. Cikgu buat bengkel setiap minggu korang masuk bengkel tingkatan 1, 2, 3 untuk counter basic max. Okay. And then dah siap kan. Last kali yang y tu kan dekat sini kan, korang tukar balik kepada x. Tukar balik x tambah 4
per 2. Okey. So belah kanan tu korang tukar kepada F negatif 1x ataupun sama dengan gx. Ataupun itu. Sama tak? Sama tak? Sama. Bila sama, maksudnya fx ialah fungsi songsang kepada gx. Okey, sekali lagi saya tunjuk. Sekali lagi saya tunjuk. Last one saya tunjuk. Sampai korang faham. Tapi kena tanyalah, kalau tak faham kena tanya. Sekali lagi saya tunjuk kan. Okey, jom. Tengok sekali lagi. Are you ready? Yes or no? Lagi. Ada 8 orang. Tolong respon 8 orang. Yes or no? Cikgu ni kira pelan-pelan ni cakap ni. Tapi kalau rasa laju sangat, beritahu, tegur cikgu. Beritahu saya. Jangan buat senyap je, buat je. Okey, sekali lagi. Soalan dia sama. Adakah fx yang diberikan ini merupakan inverse function for gx? Okey, dia bagi macam ni. Adakah dia inverse function for gx? Gx dia bagi 3x x tolak 2. Ataupun soalan dia macam ni lah. Adakah f dan g ni inverse functions of each other? Gitulah senang kita. Adakah f dan g ni kan, dia sesama dia ada inverse function? Ada inverse function tak? So, korang ambil f dulu. Ambil f je. Kan? Ini tukar kepada y. Hak ni letak balik. Ingat nak tinggalkan x ni, start sini dia menguji awak punya basic maths tau. Dia uji awak punya basic maths. So mula-mula siapa kena pindah dulu? Yang ni wajib pindah atas. Dia akan jadi y xy tolak 3y. Okey, sebelah sini jadi 2x. Ini rumus algebra tingkatan 2. Okey. Kalau masih ingat lah. Lepas tu nak buat macam mana ni? Ni korang faktorkan. Faktorkan y duduk luar. So jadilah x. Sekejap. Kau duduk luar. Kau faktorkan. Kita nak x kan? Kita nak x. Okey, ni pindah sana. Ni pindah sini. Okey. Jadi positif 3y. Tengok betul-betul. Saya ulang balik ni tau. Ni tingkatan 2 punya. Pokok lah masih lagi tak ingat ataupun tak tahu. Okay, nak cari x ni, saya pindahkan negatif 3y to the right, positive 2x to the left. So dia akan jadi tu. Kemudian factorize this expression. Ungkapan ni, bila faktorkan korang akan dapat y tolak 2 kan, sama dengan 3y. Our mission sama, is same, to find the x. Tinggalkan x sendirian. From this one, nak tinggalkan x, maksudnya kurungan tu korang akan pindah ke bawah. Okay, last kali barulah tukarkan balik 3x per x tolak 2. Same or not? So jawab, sama atau tidak? Sama. Bila sama, maksudnya f dan g ni ada kaitan. Dan f is inverse function, has an inverse function gx punya. Gitu. Gitu. Nak copy paste. Okay, apa lagi nak cerita?
Okay. Okay. Ni korang buat sendiri. Okay. You all buat sendiri. Lah. Verify that. Uh, F dia bagi Fx dia bagi 2 tambah 5x and the other one is Gx x tolak 5 per 2. Okay, buktikan F dan G ni ada kaitan, ada inverse function each other. Tu maksudnya. Okay, buat step by step. Let Y sebagai apa semua. Tengok step tadi. Okay, try semua orang sekarang. Go. Apa-apa pun nak start, ingat start dengan ni F, jangan start dengan G. Kan ada pula Y sama dengan X tolak 5 per 2. Salah tak dapat jawapan nanti. Kau kena start dengan F. F memang itu cara dia kalau nak guna shortcut punya rule, shortcut punya method. Boleh sambil-sambil tu, boleh tak ceritakan sikit kat sekolah belajar apa dah sekarang, ke dah masuk bab 3 dah? Cuba kongsikan sikit semua orang, 8 orang kat sekolah, 2 belajar kat mana? 2.1, 1.8 ke 1.3 ke? Cerita sikit, kongsikan sikit, nak tengok. Tulis kat chat space. Bab 9 lah kau. Awak laju. Bab 1, 2 dah belajar? Dah 3 belum? Oh, terus bab 9 ni. Kenapa bab 3 belum Ada tu strategi kan. Tak apalah, tak apa. Strategi sekolah masing-masing. Tiada kaitan. Okay, tiada kaitan. Cikgu nak Nilia Natasha. Boleh tak? Present sikit. Awak cakap, cikgu tulis. Okay, buka mic. Ni start daripada Jaya. Start dari kiri dulu, Natasha. Ni, Y sama dengan US. Okay, then what? Okay. Okay. Jadi bahagi Jadi, and last sekali, convert balik. X tolak 2. Value sama ke tak sama? Nampak sama tapi tak sama kan? Jawapannya tiada kaitan. Good, bagus. Faham dah tu? Tak ada kaitan. Kau tengok betul-betul bila buat ni 5 kat atas, ini 5 kat bawah, tak sama. So jawapan last kan, kesimpulannya F, X and G, X apa nak cakap, tak relate apa nak cakap. Tak ada kaitan lah tu cakap translate sendiri lah tu. Tak ada kaitan, not relate. Not relate is ada, ataupun apa lagi sikit dia punya perkataan sedap sikit. F, X and G, X doesn't have inverse function each other. Gitulah. Lebih kurang gitu. Alright. Okay, apa lagi nak cerita jap.
Okay, alright, dah settle. Ada soalan nak tanya? Ada bab Salman, bab 2 dan 3. Oi, laju. Baru nak masuk bab 2. Okay. Kita pun baru start kan, baru start tak apalah. Satu side je betul. Okay. Alright. And then orang dah power, dah pindah-pindah tadi. Senang untuk buat kerja bila mana kan. Soalan seterusnya dia tanya, find the inverse function. Contoh dia bagi, if f x is 2x plus 1, find the inverse function for f negative 1x. Ikut kaedah tadi, let y, dia sebenarnya tak, kau tak nak guna y kan, kau gaduh dengan y kan, tak suka, saya tak suka lah y, saya nak guna k, boleh juga. K sama dengan, asalkan dia huruf yang nak digunakan tu besides then x. Maksudnya selain daripada x punya, guna k lah. Nak guna z pun boleh, guna k. So nak cari x, k negatif 1, 1 pindah sana jadi negatif 1 kan. So kalau nak cari x, 2 tu pindah bawah, jadi macam ni. And then last kali, f inverse atau inverse function for f is k tu convert balik kepada x, x tolak 1 per 2. Dah siap dia punya inverse function. Boleh mana-mana huruf, k ke, tak apa, tak dosa. Huruf jangan di sebelah kiri kau guna x pula, sebab x sudah dia ada di sebelah kanan. Kena huruf variable yang nak diguna tu berbeza dengan kiri dan kanan. Baik, tu A. So dia tanya lagi, what is happen when inverse function punya nilai dia diletak 3. So korang dah tahu dah, inverse function tadi dapat x tolak 1 kan. So kalau f inverse function for f tu 3, kau gantikan 3 tolak 1, 2. So jawapan last sekali dapat 1. Itu sahaja. Just gantikan saja. Boleh ke tak boleh? Faham ke tak faham? Copy paste dulu. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tulis dulu, tulis. Ni nota ni kenapa gantikan 3? Saat lagi cikgu tunjuk kat mana 3, kat mana 1. Tulis dulu. Okay. Kiri sambil tu, kiri domain, kanan kodomain kan. Hubungan dua ni ada. So 3 tu kat mana? 3 tu belah kanan. Inverse function for 3 adalah 1. 1 tu belah kiri. Dia macam ni. Gitu. Kiri kanan ialah 3, kiri ialah 1. Tu. Nampak? Gitu. So macam mana boleh dapat 1 cikgu? 3 tolak 1, 2. 2 bagi 2 kan 1. Macam okey. Jelas tak? Okey. Sekali lagi saya bagi yang lain. Diberi fx is 2 plus x. 2x plus 1. 2x plus 1. Okay. 2x plus 1 over 5. So find, soalan pertama, find inverse function for f. So let, nak guna apa? Let m sebagai 2x tambah 1 per 5, cari x ya.
pindahkan dahulu ikut basic max kita, 5M sama dengan 2X tambah 1. Kemudian pindah siapa lagi? Positive 1, 5M tolak 1 sama dengan 2X. Nak cari X, pindahkan 2 ke bawah, dia akan jadi bahagi 5M tolak 1 per 2 sama dengan X. So, your inverse function is, kati balik M tu dengan huruf X, 5X tolak 1 per 2. Dah siap. Okay. Gitu. So, the second question is find the inverse function of X when the value is given is negative 2 kan. So, korang gantikan sahaja 5 dalam X tu, negatif 2 tolak 1 per 2 contoh kan. Dapat apa ni? Dapatlah congak negatif 11 per 2. Dapatlah. Bila nak lukis dia punya kodomain kan, negatif 11 per 2 kat sini sebab di inverse function. Kalau patah balik ke belakang, dia punya objek dia ialah negatif 2 kat sini. Tu. Okay, gitu. So, ni objek, ni image. Jelas tak? Boleh? Boleh ke tak boleh? Ada soalan? Ada soalan tak? Bagi faham betul-betul kan. Saya sekali lagi saya ulang. Masuk kelas sejam je seminggu kan. 1 jam seminggu. Seminggu tu ada berapa tadi saya cakap? Ada 148 jam kan. 1 jam je kan. 1 jam sahaja seminggu. Bagi sejam tu korang kena spend time betul-betul. Bagi faham betul-betul. Macam mana? Apa benda? Betul. Boleh. Jadi kita kena asingkan X ke kanan dahulu baru boleh selesaikan. Betul? Asingkan dulu. Cari punya inverse dulu. Okay. Alright. Last sekali saya tunjuk. Last but not least lah. Okay. C. Contoh yang baik. Siapa nak jawab ni? Dia jemput Fatihah lah. Fatihah boleh tak? Cakap sikit. Fatihah ada tak? Fatihah. Mic problem. Okay. Siapa nak cakap? Siapa nak try ni? Siapa nak try ni? Siapa berani? Hanan. Dengan suara Hanan pula. Hanan. Oi, buka mic tak? Oh, Hanan. Ada tak Hanan? Siapa? Mic tak ada, kesiannya. Ya Allah, duit raya kan banyak. Beli mic. Oi, korang beli mikrofon. Aduh. Khadijah. Kau Khadijah jangan cakap mic tak ada. Khadijah. Buka mic tak? Dengar suara. Dia suruh jawab. Okay, jawab Khadijah. Cari inverse function dia ni. Awak cakap, cikgu tulis. Nah, silakan sekarang go. Cakap je. Okay, next. Okay, dia pindah ke sana, dia akan darab dengan X. Itu basic max Okay, lagi nak cari X. Siapa lagi kena pindah? So, dia akan jadi 6Y. Convert balik kepada X. So, dia jadi apa? 6. Cantik. Okay, second question. F negatif 1. F inverse function for F 4. Awak macam mana ni?
Okey, so jawapan last ni adalah 21. Cantik Cun. Terima kasih Khadijah. Faham dah tu? Dah faham tu. Okey tu. Okey. Alright. Baik. Laptop second hand tak ada mic dengan kamera. Oh, apa benda? Ni. Convert balik Y kepada X ni. Jadi convert balik. Yang ni faham tak? Kau faham tak ini? Ini faham tak? Yang ni faham tak? Yang awal ni. Faham tak? Dah sama lah. Sama kan? Kenapa Han ni tak tanya X tolak 1 dapat mana? Bukan K tu kau tukar balik kepada X ni. Betul tak? Betul tak? Sama lah. Jelas? Jelas tak jelas ni? Okay, buat catatan, tulis, take note. Apa ni, laptop second hand tak ada mic. Beli mic ni kat Shopee. Cikgu pakai pun kamera ni. Saya pakai kamera external yang luar, yang HD punya. Beli kat Shopee. Semua kat Shopee, murah-murah je. Punya duit raya. Alright, untuk yang ada modul muka surat 7, completekan muka surat 7 based on nota yang saya bagi tadi. 7, 8 dan 9. Okay, complete semua sekali. 7, 6. Yang tak ada modul, yang pastikan cuba ada lah. Dah berminggu-minggu lah belajar lama ya. Tak ada modul lagi. Belajar dulu tak apalah. Okay, yang tak ada modul, korang buat soalan ni. Buat soalan yang tertera di skrin ni. Okay, jawab soalan. Okay, jawab soalan yang cikgu kongsikan kat skrin. Yang ada modul muka surat 7, 8, 9. Cari, kena setiap soalan tu kena provide with solution. Kena tunjukkan jalan kerja. Mesti. Okay, mesti tunjuk jalan kerja. Yang tak ada modul. Okay, nah. Buat soalan ni. Nampak tak? Saya present ni. Soalan ni. Cuba buat. Cuba untuk buat sekarang. Tu. Based on knowledge. Nota yang saya bagi. Okay. 5 minit. 7 minit dari sekarang tu.
Okay, semua. Sambil-sambil tu tengok jap soalan yang saya share. Ada 2 skrin. Tengok skrin yang kedua tadi. Okay, skrin yang kedua soalan tu. Tengok, saya nak tunjuk beberapa teknik untuk jawab soalan, especially soalan nombor 3. 3 lah 3. Boleh tak? Angkat tangan sikit. Soalan nombor 3. Kat tengah sikit kalau rasa boleh. Last 3 minutes. Jangan live class lagi. Live class tak dikira kehadiran secara penuh. Lagi. Siapa rasa boleh? Saya nak share soalan nombor 3. Angkat tangan kalau rasa boleh. Okey, semua orang fokus soalan nombor 3 seperti yang tertera di skrin. Okey. Tahan ada sikit. Okey, given the function diberi, function dia bagi, saya tulis kat skrin yang pertama, hash x sama dengan 4x tambah a, and inverse for hash is 2bx tambah 5/8. Senang ni soalan ni. Baik, tengok skrin yang saya conteng. Saya conteng ni, dia suruh cari find the value of a. Find the jap. Okay, find the value of a and b. Okay. So, bila nak jawab soalan ni, tengok, ini adalah original punya function, h. Ini adalah inverse function. So, saya tarik ke bawah, buat dia punya inverse function. Saya let y sebagai f for x plus a. And then, y tolak a sebab kita nak cari x kan. And then, kalau nak cari x, 4 tu akan dipindahkan ke bawah. Okay, bila pindah ke bawah, and then y tu ganti balik dengan a, dengan x 4. So ni lah dia punya inverse function for h. Okay, dah. And then ini pun inverse function dia bagi, yang ni yang kita punya kita buat. And then korang compare, letak sebelah-sebelah. Letak sebelah-sebelah macam ni. Yang dia bagi ialah 2bx tambah 5/8. Fokus, tengok. Sama dengan yang kita buat ialah x tolak a per 4. Okay. Yang ni, tengok betul-betul. Yang ni based on sekolah rendah. Kalau nak pecahkan, dia akan jadi x per 4, a per 4. Setuju ke tak setuju? Cuba respon sikit. Setuju ke tidak? Cuba komen sikit. Setuju ke tak setuju? Lagi. Tak komen tu tak berapa setuju lah tu. Tu dah penat lah. Memang kena tahan penat kan, menuntut ilmu ni, supaya kita tak menanggung kejahilan. Penat dahulu, bersenang-senang kemudian. Setuju Okay, and then you all compare macam biasa. Yang ada x dengan x, letak pairing dia. So 2bx sama dengan x per 4. Yang x ni kiri kanan ni korang boleh potong macam tu. Boleh potong So yang tinggal 2b sama dengan 1/4. Kalau nak cari b, 2 tu akan naik ke atas, dia akan jadi 2/4 ataupun 1/2. B ni naik ke atas darat dulu 1 Itu semua basic maths. Dapatlah b. Saya tunjuk sekali lagi. So bila dah buat macam tu kan, bila dia buat macam tu, okay, ini screenshot jap. Screenshot. Sampai sini screenshot dulu. Screenshot benda ni. Okay, dah Saya ulang balik. Buat besar-besar sikit. Ni yang dia bagi. Yang saya buat tadi, inverse function, ialah x per 4 tolak a per 4 kan. So, ambil ini pairing dua ni. X sesama x. 2bx sama dengan x per 4. Kiri kanan x. Ini kalau x ni pindah bawah nanti, dia akan boleh potong lah.
Sebab tu saya potong siap-siap. Saya potong siap-siap X dengan X. So yang tinggal 2B sama dengan 1/4. Nak cari B sahaja, 2 tu kena pindah from atas pergi bawah. Pergi bawah. So dia akan darab dengan 4 jadi 1/8 Ingat. Tu semua rumus algebra tingkatan 2. Satu dah settle, B dah dapat. So compare yang kedua, 5/8 dengan A/4. 5/8 negatif A/4. So nak cari A, 4 ni korang kena pindah ke atas. Jadilah darab yang 5 20/8 negatif A. Nak A bukan negatif. A tu korang pindah ke sana, dapatlah negatif 20/8. Which is kalau pemudahkan 20/8 ni atas bawah bahagi 4 korang akan dapat negatif A sama dengan negatif 5/2. Siap. Jelas tak? Ni kalau soalan jenis macam ni, jelas ke tak jelas? Respon sikit. Okey ke tak okey? Screenshot. Ada soalan tanya terus. Ni skill untuk jawab tau. Saya tunjuk siap-siap. Kokot nanti ujian formatif, ujian pertama nanti jumpa soalan macam ni. Inilah caranya. Tak ada cara lain dah. Okay. Alright. Tolong last kata-kata terakhir, tolong beli buku kat Shopee, mungkin lambat tu. Pergi cari kat bookstore. Okay, arahan Arahan kena buat muka surat 789. Settlekan. Sepatutnya you all kena settlekan modul tu from page 1 sampai muka surat 9. Minggu depan kita bincang sikit sebab satu punya soalan. Kalau ada soalan modul, minggu depan tak ada dah. Isu buku tak ada. So kelas minggu depan kita jumpa. Ini masuk bab 2 yang sangat-sangat best bab 2 ni. Tapi kalau tak faham tak best lah. Kena faham. Bab 2 ambil masa mungkin dalam 3 kali 4 kali kelas kot bab 2 ni. Dia panjang 4 kali kelas juga kot. Yang baru masuk bab 3 tu sekejap je lah. And then masuk bab 4 ada index, search and log. Semua tu best semua. Ada tekniknya. Nanti kita jumpa next class insyaAllah. For today that's all. Jumpa lagi. Jangan lupa muka surat 1 sampai 9. Beli buku, settlekan. Tunjukkan jalan kerja. Okay. Okay, nanti kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Sama.